Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 6. Saya perkenalkan diri saya dan rakan-rakan saya. Nama saya Amirul Arif bin Masaidi, Afiq Fikri bin Suarto, dan seterusnya saudara Mazamil Zakwan bin Abdul Aziz, saudara Ahmad Irfan bin Aidi, dan juga saudari Nur Akilah binti Zailani. Okey, jadi pada hari ini kami akan menemubual usahawan muda dalam bidang peternakan ayam yang bernama Cik Nizamuddin bin Muhammad Yusof. Okey. Jadi soalan pertama yang akan saya uh, tanya kepada Cik Nizam. Jadi latar belakang berkaitan perniagaan yang dijalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nizamuddin bin Muhammad Yusof. Saya menjalankan perniagaan peternakan ayam kampung kacuk. Nama syarikat saya ni Rozakov Resources. Dan perniagaan saya ni dijalankan di Sri Medan, Batu Pahat, Johor. Okey, jadi untuk nama dalam perniagaan ni, apa maksud nama yang diberi tu? Okay. Nama perniagaan saya ni Rozakov Resources. So maksudnya dia arahan. Dia lebih kepada tulisan Jawi. Rozakov. Kalau dia punya lebih dalamnya rezeki. So bila digabungkan tu jadi sumber rezeki. Itu saja. Oh, macam tu. Okey, jadi untuk peternakan ayam tadi, iaitu ayam kacuk kampung, ayam adakah ayam yang Cik Nizam jual ni adalah berbeza berbanding ayam-ayam jenis ayam yang lain? So nama pun ayam kampung kacuk. Dia berbeza kalau dengan ayam yang ayam daging, ayam bandar tu kan. Dia berbeza. Dia lebih ke ayam kampung kacuk yang adalah proses-prosesnya. Tu saya tak pasti sangat lah. Oh, jadi berapa lama bisnes Cik Nizam dijalankan dan sejak Uh, bila tu? saya uh, saya dah berniaga dalam setahun. Start bulan 4 2021 hingga sekarang. Oh, jadi dah setahun, setahun lebih jugalah kan? Okay. Okey. Jadi seterusnya saya serahkan kepada Afiq Fikri untuk mengajukan soalan yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada sahabat saya Amirul Arif. Okay, untuk Cik Nizamuddin, saya akan mengajukan beberapa soalan. Yang pertama, boleh saya tahu pengalaman kerja Encik Nizamuddin sebelum menceburi bidang perniagaan ni? Sebelum saya ceburi bidang perniagaan ni, saya bekerja kilang di syarikat DMI Elektronik Sinar Berhad selama 2 tahun lebih. Itu permulaan saya untuk saya kumpul modal untuk saya jalankan bisnes ni. So untuk saya punya pengalaman untuk niaga ayam ni, saya ada beberapa saya punya mentor untuk sebagai saya punya rujukan. Itu lah sebelum saya cebur bidang ni. Jadi boleh saya tahu Encik Nizamuddin ni bermulanya daripada minat berniaga tu datang sendiri ke ataupun ikut kawan ke ataupun mendapat peluang untuk berniaga ke ataupun masa tu ada duit banyak? Ni lebih kepada minat. Saya mula tengok kan saya punya kawan-kawan saya buat. So detik-detik minat nak buat. Tu start tu lah saya cuba usahakan. Saya buat belajar macam mana nak buat semua. Semua minat lah. Mula daripada minat lah. So tadi pun jadi boleh saya tahu sebelum tu tadi Cik Nizamuddin kata ada macam belajar daripada kawan-kawan.
Boleh saya tahu siapa idola Encik Nizamuddin dalam bidang perniagaan ni? Saya ada beberapa saya anggap dia sebagai mentor saya, guru saya untuk sebagai saya rujukan, itu ialah Muhammad Taufik bin Alias, Muhammad Sofi bin Alias, Muhammad Anas bin Zakaria, Muhammad Nur Hakim bin Nasri. Itu sebagai saya punya mentor saya untuk apa-apa masalah tu. Jadi untuk selama setahun lebih ni ataupun sebelum perniagaan ni Encik Nizamuddin bermula, Encik Nizamuddin berpandukan ketiga idola Encik Nizamuddin lah. Betul. Okey, itu saja daripada saya. Jadi seterusnya saya serahkan kepada saudara Ahmad Irfan bin Aidi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin mengajukan beberapa soalan kepada Encik Nizamuddin. So untuk soalan pertama, semasa anda memulakan perniagaan ini ataupun semasa membuat perniagaan ini, adakah anda mempunyai pesaing di kawasan perniagaan anda buat masa sekarang? Di kawasan saya pesaing tu memang ada, tapi kita bergerak sebagai kumpulan untuk pemudahkan untuk pusingan, so macam sentiasa ada produk ni. Kita buat benda yang sama, cuma kita ada beberapa orang tu sebagai grup. Kiranya pusingan tersebut tu adalah partnership untuk perniagaan Encik Nizamuddin lah. Dia sebagai partner, tapi modal kita tak campur, modal semua sendiri, cuma kita partner. Mencari pekerja lah. Okay. So untuk soalan seterusnya saya akan menanyakan berapakah modal dalam memulakan perniagaan ini? Modal kita ambil kira dari segi dedak, dari segi minuman, vitamin, vaksin, dan juga tapak bawah tu. Tu kita guna habuk kayu. So kalau keseluruhan modal dalam 20,000. So untuk keuntungan bersih Encik Nizamuddin dalam masa sebulan ataupun setahun, berapakah keuntungan Encik Nizamuddin? Kita kira keuntungan dari mula kita ternak sampai ke habis jual. So masa tu dalam masa sebulan 3 minggu hingga ke 2 bulan. So dalam 2 bulan tu kita kira-kira bersih, saya kira-kira bersih saja kalau ikut purata dalam 5 ke 8 ribu. Itu saja soalan daripada saya. Seterusnya akan diajukan oleh saudara Mazam. Terima kasih kepada saudara Irfan. Saya ada beberapa soalan yang saya nak tanya. Soalan pertama, berapa ramaikah pekerja yang Nizamuddin ada untuk setakat ni lah? Setakat ni saya hanya ada seorang saja pekerja untuk handle semuanya. So kalau untuk mempromosikan jualan tu, Encik Nizamuddin menguruskan macam mana tu? Dalam bentuk talian ataupun ada buat poster ke? Kalau untuk promosi saya lebih memilih guna melalui yang mudah untuk saya promosikan guna WhatsApp dan juga Facebook. Dari situ akan ada pemborong-pemborong yang akan kontak untuk kontak saya untuk urusan pembelian semua. Okey, baik. Untuk soalan seterusnya saya akan serahkan kepada Nur Hakina. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Dengar tak? Okay, terima kasih kepada saudara Mazami. Okay, saya ada beberapa soalan untuk diajukan kepada Cik Nizam. Okay, soalan pertama, mengapa memilih lokasi?
adakah anda mempunyai membuat pinjaman dari bank agensi atau keluarga? Untuk pinjaman saya hanya pinjam daripada keluarga. So macam pulangan tu setiap bulan tu saya akan bayar kepada keluarga saya. Berapa tu sebulan? Boleh saya tahu? Sebulan saya bayar pulangan RM1,000. RM1,000 sehingga habis lah. Oh, sehingga habis lah ya. Soalan kedua, bolehkah cerita sedikit bagaimana anda mengatasi masalah dan cabaran semasa pandemik COVID-19 atau PKP sedang dilaksanakan? Penjualan melalui online atau apa-apa saja? Atau ni apa? Walk in ke macam mana? Kalau jualan tu macam saya cakap tadi, saya memilih Facebook dan juga WhatsApp. Tu dari situ pemborong akan kontak saya untuk urusan. So pemborong tu akan sendiri datang ke saya punya reban saya untuk melihat produk yang saya inilah secara berdepan. So dari segi cabaran tu masa PKP tu cabaran ada. Dari segi kita order makanan dedak tu datang lambat. So dari situ cara atasi kita akan order makanan tu secara lebih awal untuk kita standby. So tak adalah macam dah habis kita susah sikit lah. Memang saya ternak ni memang full pakai dedak. Saya tak ada campuran lain. Okay. Ada satu soalan lagi. Apakah perancangan anda pada masa hadapan menambah cawangan pekerja atau pembelian mesin baru, membesarkan ruang atau promosi perniagaan? Untuk akan datang, so saya ada juga perancangan yang untuk saya punya niaga ni lebih baik dari segi tambahan pekerja, dari segi tambahan kuantiti peternakan. So insyaAllah kalau ada rezeki saya akan tambah satu lagi reban untuk tingkat lagi kuantiti peternakan saya. Boleh saya serahkan kepada Muhammad Amirul Arif. Okey, terima kasih. Jadi itu adalah antara soalan-soalan yang ditujukan daripada kumpulan kami kepada usahawan muda kita, Cik Nizamuddin. Okey, jadi soalan last lah macam bagi saya, apa kata-kata semangat ataupun bimbingan ke yang boleh diberikan kepada peniaga-peniaga yang akan memulakan sesebuah perniagaan tu? Kata-kata semangat, yang first, kalau minat tu jangan putus asa, buat saja. So kita buat tu kita kena ada kita punya mentor untuk bimbing kita supaya kita tak suka hati buat. So dalam bisnes ni kita kena ada jalan yang betul. Kita untuk elakkan kerugian yang besar, kita kena kecilkan kerugian tu. So apa-apa bisnes pun memang ada rugi. So dalam jiwa tu kena berani buat dia. Walaupun lambat membangun, jangan berhenti. So itulah yang penting. Sebelum buat tu kita belajar dulu cara-cara dia, macam apa, risiko dia apa. Tu semua kena ambil kira lah. Dari satu, kalau nak cuba niaga ni kita kena anggap tu hobi kita. Kita tak, kalau kita anggap tu hobi, insyaAllah tak ada rasa terbeban. So kita minat hobi tu, kita minat buat benda tu, kita akan buat. So yalah, teruskan. Itu saja. Okey, itu saja. Jadi terima kasih Cik Nizam
kerana dapat berkongsi kepada kami semua berkaitan perniagaan yang dijalankan. Okey, yang lain ada apa-apa soalan lagi ke? Tak ada. Okey, jadi saya tutup di sini saja. Okey, jadi terima kasih sudi berkongsi, memberi waktu dan masa dan juga tenaga untuk sesi temu bual ini. Jadi itu saja oleh kami. Sekian, terima kasih. Sama-sama.